Au ya'qilun, ataupun mereka tu faham. Maknanya sini, apakah kamu sangka bahawasanya kebanyakan mereka tu bila kita bercakap tu dia dengar. Dia dengar kita cakap tu. Bila kita cakap dia dengar. Tetapi dia sebenarnya tak dengar. Ayat Quran kata khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Aku kunci kata hati-hati mereka dan pendengaran mereka dan hati-hati mereka, apa penglihatan mereka. Au ya'qilun, ataupun mereka faham apa yang kamu cakap. Inhum, tidaklah mereka itu illa tidak lain tidak bukan kal an'am. Apa kal an'am? Iaitu binatang ternak. Binatang ternak ada apa jenis? Lembu, kambing, biri-biri dan unta. Binatang ternak. Jadi zaman Nabi. Sekarang ni binatang ternak ni yang kita makan ni ada banyak lagi, iaitu ayamnya dan sebagainya, itiknya dibuat cara besar-besar kan kita sekarang ni. Tapi yang dulunya ialah binatang-binatang. Maknanya Tuhan kata mereka ni tidak lain tidak bukan ni macam lembu. Mereka ni tidak lain tidak bukan macam biri-biri. Mereka ni tidak lain tidak bukan macam unta ataupun macam kambing. Balhum, bahkan mereka itu adallus sabil, bahkan mereka itu lebih sesat daripada kambing itu lagi, daripada lembu itu lagi. Pasal lembu ni tidak dimasukkan dalam perbicaraan pada masyarakat. Lembu, kambing ni dia Tuhan buat dia khas untuk kita makan. Dia binatang yang Tuhan buat untuk kita makan ni, nak sembelih dia tu mudah. Tak pasti. Nak sembelih tu mudah. Dan dia cepat mati. Kambing ni 2 minit dah mati dah. Sembelih mati. Kambing ni 2 minit. Kambing bibi apa ni 2 minit mati. Unta tu mudah boleh sembelih dia. Dia tikar sini. Tikar dengan pisau. Tikar sini. Tikar dengan lembing boleh. Dia ikat lutut sebelah. Sebelah dia limpak dia. Ada iga kan, iga yang Arab pakai, yang cabut iga dia masuk di tumit, di lutut tu. Masuk situ sebelah. Kemudian dia tikar. Unta pun nak gerak. Kena tikar, tikar dia jatuh. Tikar. Unta nak gerak, tak apa. Apa tu harus selesai. Lepas tu kita pula cabut mata pisau. Tak boleh makan. Dia unta terus selesai nanti kena tikar. Ayat Quran kata unta ya ditikar juga. Ada Nabi binatang ya ditikar untuk makan. Kita nya terangkat mata pisau tak boleh makan. Siapa kata ni? Ada mana yang kata terangkat mata pisau ni tak boleh makan ni? Siapa kata? Ada mana? Saya orang belajar hadis tak jumpa hadis. Awak tak belajar hadis jumpa pula ada hadis. Boleh ni. So, dia terangkat tak balik gitu ya. Allah. Terangkat ya, biasa ya. Masa kita sembelih tu terangkat, biasa ya. Di Pakistan sana sembelih seorang sembelih lembu. Sembelih. Dia 7 orang kan, satu kan 7. Sembelih. Yang seorang lagi pula ambil pisau tu sembelih pula. 2. Ambil seorang lagi, balik yang 3, 7 orang sembelih. Baru mati satu. Tak sah apa tu? Dia sah pasal dia Hanafi, kita tak boleh kita Syafi'i. Tuhan mana ni? Agama ni Tuhan mana ni? Nabi mana ni ajar ini? Kita saja ya. Sebenarnya kali pasal kita tak belajar ya. Ada yang sembelih tu halqa duduk di bawah. Halqa duduk di bawah, dia sembelih dah. Halqa di bawah tak sah, buang sajalah lembu seka. Allahu Akbar. Ya sembelih halqa kan? Halqa duduk di bawah.
Kalau biasa lah lepas tu. Kita biasa ya. Habis kalau panah tu boleh pakai pula tu macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kena. Mati. Boleh makan? Ni tak potong leher lah ni. Tak panah gitu ya. Nampak? Mana yang banyak perkara lah. Kena belajar belakang baru. Bila kita cakap tu dia gitu begini. Tak. Jadi Tuhan kata balhum adallus sabil, bahkan mereka terlebih sesat daripada lembu lagi. Kalau kata gitu tak marah dia. Siapa dia kata? Ni saya tak kata, ni Tuhan kata ni. Bahkan mereka terlebih sesat daripada lembu lagi. Lebih sesat daripada kambing lagi. Ayat lain ni yang kita akan jumpa, kamu ni seperti beru. Ada. Nanti kita baca. Tuhan kata kamu ni seperti beru. Kamu ni seperti babi, ada. Seperti anjing, ada. Tuhan kata. Tapi oleh kerana tak belajar tu, maka kita kata, kasar. Kita tidak kata, ni Tuhan kata. Dia sekarang masalahnya dia marah pada orang yang beritahu tu. Alam yara, tidakkah mereka lihat ila rabbika, kepada Tuhan mereka? Iaitu maksudnya, tidakkah kamu lihat kepada kekuasaan Tuhan kamu, kudrat Tuhan kamu? Solat. Ayat ni dipanggil dalil. Ayat dalil. Dalil mengatakan berkat milik Allah. Iaitu alam yara, alam tara, tidakkah kamu lihat ila rabbika, kepada Tuhan kamu. Makna sini ialah tidakkah, dalam bahasa Melayu kita dipanggil, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu reti, tidak kamu faham, tidakkah kamu faham kekuasaan Tuhan kamu. Kaifa, bagaimana, madda zillah, bagaimana dia telah membukakan bayar-bayar. Membuka, mempanjangkan bayar-bayar. Bayar kita ni bayar. Share dulu, bayar. Walau sya'a, kalau Allah Ta'ala kendaki, Allah Ta'ala kata kalau aku kendaki, la ja'alahu sakinan, aku akan jadikan bayar itu tak gerak. Maksudnya ya. Maknanya kita berjalan ke mana-mana tu bayar itu tak gerak. Matahari di sini okey lagi. Matahari di sini, bayar di sini juga. Macam mana? Orang kata tu lah kita ni. Maknanya sini bayar tu sendiri makhluk Tuhan. Pasal dia kata aku boleh buat dia tu tak gerak. Sungguh kalau bayar kita ni, kalau kita berjalan, matahari duduk sini, bayar kita duduk belah ni, orang kata kita ni atur raya apa dah ni kita ni. Kan? Sepatutnya bayar duduk sebelah sini, matahari duduk sini. Bukan? Tsumma ja'alna syamsa, kemudian kami jadikan matahari itu alai, ke atas bayar-bayar itu, dalilah, sebagai dalil untuk memanjang, memendekkan bayar. Tu ya. Kalau Tuhan tak nak, boleh tak? Boleh ya. Kalau ikut dia punya function bayar tu untuk apa? Tuhan nak buat kuasa dia. Dia tunjuk kuasa dia ya. Mana tak ada function apa-apa lah. Tak ada. Boleh tak kita kata bayar sebagai tempat nak tidur kalau pokok tu besar kan? Jadi bayar tu tempat teduh sikit. Gitu ya. Tapi kita ni siapa dia nak teduh? Bukan kita. Kita bawa payung ada. Kan? Tetapi maknanya sini bayar tu sendiri adalah makhluk Allah. Kalau Allah Ta'ala nak dia buat bayar tu berhenti. Tak ke? Macam mana? Awak pergi ke mana-mana tu macam kayu tu sebatang belakang. Tak? Matahari duduk sini. Matahari duduk sini, bayar duduk sini. Okey. Matahari duduk sini, bayar duduk sini juga. Macam mana? Ada orang kata kita tu raya. Tak? Dia saja nak tunjuk kekuasaan dia. Ya? Ni kuasa aku.
Tsumma qadamna, kemudian kami tarik bayang itu ilaina kepada kami. Qabdan, yaitu sedikit, yasira, dengan sedikit-sedikit, dengan mudah sekali. Ditarik sikit-sikit dengan mudah tarik. Yaitu bayang tu bila matahari itu condong, bayang jadi panjang, itu Tuhan tarik dia sikit-sikit. Daripada matahari tegak tu bayang begini. Bila matahari condong sikit, dia tarik bayang sikit. Tarik. Dia kata dia tarik ni. Tu dia kata tu. Tsumma qadamnahu ilaina. Kemudian kami tarikkan dia bayang itu kepada kami. Qabdan yasira, dengan tarik dengan sedikit-sedikit. Supaya kamu boleh lihat lahan-lahan. Jadi sampai kita tak berasa benda tu goboh, tak berasa. Sebenarnya sekali kalau tengok pada bayang ni saja patut orang beriman dah. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa, dan dialah Tuhan yang menjadikan. Dialah Tuhan yang menjadikan untuk kamu malam libasa sebagai kain selimut. Pakaian, iaitu kain selimut. Dia gini, bila malam saja kita ni suka duduk gini. Bila malam saja, tabiat manusianya suka selimut. Tunggu dia. Kalau tak boleh selimut, dia selimut dengan lengan dia. Dia tabiat, dia semula jadi. Libasa sebagai kain, sebagai pakaian, iaitu sebagai selimutan. Warnauma, dan tidur itu subata. Itu tempat berehat, masa berehat. Waja'alan nahar nusyura, dan kami jadikan siang itu terang benderang. Siang hari itu terang benderang, menjadikan dia tempat bangkit. Nusyura tempat bangkit, terang benderang tempat bangkit. Masa nak dibangkitkan supaya kita boleh cari keperluan hidup, supaya dalam masa keperluan hidup itulah kita boleh tabligh. Dia tabligh ni siang. Jadi cari keperluan hidup untuk hidup. Tujuan hidup tu bukan untuk hidup tu, tetapi tujuan hidup ialah untuk ibadah pada Allah dan sepak agama. Dua kali. Wa huwa alladhi arsala riyah, dan dialah Tuhan yang memutuskan angin. Bushram baina yadayhi rahmah, yang di antaranya, di depannya, sebagai suatu berita gembira di hadapan daripada angin yang mari ini. Di belakang angin yang mari, angin ini mari dulu. Di belakang angin itu ada rahmat, iaitu nampak awan yang nak bawa hujan. Hujan itu dipanggil rahmat. Wa anzalna minas samaa'i ma'a, dan kami turunkan daripada langit itu hujan. Zahura, yang berair suci. Air itu suci, bersih. Air hujan ni asal daripada laut. Banyakkan air hujan ni berasal daripada laut. Tetapi yang naik ke udara tu, dia naik jadi awan tu, jadi hujan tu, ialah air tawar. Air garam tu tinggal di laut. Tuhan ambil cabut air tu, dia panggil air garam tu, yang bercampur dengan air. Tuhan boleh cabut air itu saja yang naik. Kita dah buat ni, habis berjuta tu dah buat apa penyulingan air garam ni, berjuta habis. Tuhannya cabut air itu tinggal garam. Kalau dia awak mari dengan air hujan tinggal sekali dengan garam je.
Mati belakang kita ada masa pokok-pokok mati habis ni. Tak. Zuhura suci. Ini berapa di ayat 35 nah. Habis 52. Tujuan waktu wahyu jatuh linuhya bihi, supaya Allah Ta'ala boleh beri dengan air itu, boleh menghidupkan dengan air itu baldatan maita, iaitu bumi yang sudah gersang, itu bumi yang kemarau. Manusiahu, dan supaya kamu boleh memberi minum dengan guna air itu, mimma khalaqna, ya daripada makhluk yang kami cipta, an'ama, daripada binatang-binatang ternak, wa anasiya, dan juga kepada anasiya kafira, dan kami boleh beri minum kepada manusia dengan ramai sekali, iaitu semua sekali. Walaqad sarafna bainahum, sesungguhnya kami gile-gilekan turun air jatuh di antara mereka, liyadzakkaru, supaya mereka tu boleh ambil pelajaran. Tuhan ni dia boleh buat tu hujan sekaligus, semua sekali untuk setahun, tapi dia beri sikit-sikit. Kalau beri banyak rahmat ni, kalau beri banyak jadi bala. Banjir. Tak, jadi bala. Kalau kurang rahmat tu pula jadi bala juga, iaitu marau. Tapi Tuhan turun tu, kami turunkan sedikit-sedikit supaya kamu boleh ambil peringatan bahawasanya akulah Tuhan yang mengurus, mentadbir berkenaan dengan air. Kalau banyak kan banjir, kalau sikit kan kemarau. Fa'aba aktsarun nas illa kufura, maka enggan manusia, kebanyakan manusia itu untuk mentauhidkan dia, untuk menaruh kepada Allah, illa kufura, melainkan tidak lain tidak Tuhan bukan terhadap nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri ini, mereka senantiasa kufur nikmat. Sini kufur nikmat. Walau syi'na, kalau kami kedaki, la ba'athna fi kulli qaryatin nadhira, kami boleh bangkitkan kepada setiap penduduk daerah dan desa di zaman nabi-nabi masing-masing. Macam Malaysia ni, Melaya kita ni ada nabi Melaya, Singapura nabi orang Singapura, Indonesia, Pulau Jawa ada seorang nabi, Pulau Sumatera seorang pula. Boleh tak Tuhan? Boleh. 30 juzuk Quran ni Tuhan buat turun pada 30 rasul. Boleh? Boleh ya, satu juzuk satu rasul. Boleh dia buat. Kan? 114 surah ni 114 nabi tu. Boleh? Boleh. Tapi dia hantar pada satu orang. Allah yang turunkan dengan satu wahyu. Jibril yang berturun. Tak pakai Mikail, bukan buat turun Quran. Jibril saja buat turun. Dan Jibril saja yang mengajar pada nabi, yang buat turun wahyu pada nabi. Ajar pada nabi satu, wahyu pada nabi satu. Dan nabi seorang saja. Dan sebar pada ramai, rusak oleh ada. Daripada sumber yang satu, melalui Jibril yang satu, kitab yang satu, nabi yang satu, pecah oleh ada ni semua. Berbagai-bagai pamer. Kalau 30 juzuk, 30 rasul, tak tahu dah urang macam mana lagi. Di satu nabi, satu Jibril, satu kitab, satu nabi. Pun ada dengan Yakubnya, ada dengan Habibnya, ada dengan tarikat tu, tarikat ni. Nadhira, nabi masing-masing. Wala tutil kafirin, maka janganlah sekali-kali kamu ikuti orang-orang kafir itu. Yang mana akidah orang-orang kafir itu, akidah dan adat resam. Akidah satu dah, akidah budaya dia, adat resam dia. Kalau awak tiru salah satu tu kufur dah. Kalau tiru adat resam ni Nabi tak mengaku umat. Ada resam, ada satu riwayat hadis kata gini. Satu orang tu, satu budak muda, Nabi tengok ada tali ikat di lengan dia.
Lalu Nabi tanya, ni tali apa ikat situ? Oh, dia kata, saya ikuti kaum tu. Mereka suka ikat benar di lengan. Nabi berkata, kamu, aku tak mengaku umat. Tak mengaku umat, neraka dah. Ini tali benar ni. Bukan kahwin sandai ni. Kahwin sandai tu memang Hindu punya. Itu dengan adaknya, dengan banyak perkara lagi, dengan suara semangatnya, renjes-renjesnya, dengan pulut kuningnya. Tak boleh pulut biru duduk situ. Tak ada pulut biru. Di tempat sandai ada pulut biru. Orang Patipah pulut hijau, orang UMNO pulut merah. Tak ada nak pulut kuning. Maka pulut kuning tu haram pakai automatik. Pasal dia pakai pulut pemujaan. Maka dia tu seperti pakai benda yang orang original tu lah, wiper kan. Dia berhala. Maka itu sama kelas. Iaitu haramnya lebih haram daripada pakai babi. Di pulut pemujaan. Pasal apa tak nak kalah merah? Dia kata tak boleh pasal kalah kuning. Pasal apa tak nak hijau? Tak boleh kena kalah kuning. Bila tekan, dia kata pasal ini pulut semangat. Last kali dia akan kata ini pulut semangat. Pulut semangat mana pulut pemujaan? Hukumnya haram pakai. Lepas tu kita yang pula pergi ke tempat-tempat kahwin ni, kita ambil benda tu, kita makan tak? Makan? Tak makan, pergi kepada anak kita, anak saudara kita. Lepas tu bila dia besar, kita berkata, Allah budak ni telah kepala sungguh. Ajak supaya kita nak ajar pergi makan benda hari-hari ni. Kau tak payah saya kata dia. Pulut kuning tak payah sekali. Pulut. Dia tidak mudah ya awak kalau nak tahu pulut kuning dia nak ikut ke tidak ya. Gini, awak parti apa? Dia kata parti apa? Gini. Buat kaleja. Dia tak mahu. Tak mahu kaleja, tak mahu. Barisan, awak barisan tak kalau biru? Tak mahu. Awak UMNO kalau merah? Tak boleh. Ataupun ada biru muda. Tak mahu belaka. Tak mahu belaka. Tak mahu belaka tu maknanya makanan itu adalah makanan pemujaan. Hukumnya lebih haram daripada makan babi. Puasa. Kau baru tahu hari ni? Baru tahu sekali lagi. Enggak. Nah. Jadi Tuhan kata, "Fala tuti'il kafirin", jangan kamu ikuti orang kafir itu. Ikuti apa? Tiga perkara nah. Pertama sekali agama dia. Apa saja bersangkutan dengan agama dia jadi. Yang kedua, budaya dia jadi. Budaya orang kafir. Yang ketiga, ada asam dia. Ada asamnya Nabi tak mengaku umat. Ada lain pula Nabi dia pergi ke kubur, dia duduk di kubur tu. Orang Yahudi pun tengok. Dia kata, "Ya Muhammad, kamu ni seperti agama kami lah." Nabi kata apa dia? Kami pun kalau mari ke kubur kami duduk. Nabi terus bangun diri. Semenjak itu Nabi tidak lagi duduk di kubur. Jadi hadis yang Nabi duduk di kubur tu ada lah. Hadis belum. Bila Yahudi kata pada Nabi, kamu Muhammad buat macam agama kami juga lah. Kami pada ziarah kubur, kami duduk. Lalu Nabi terus bangun. Jadi buat kita ada ni di kubur apa tikar. Dia tak ada tikar. Buat ke kuda daripada konkrit. Pasal tak pula untuk baca Yasin kan. Kak, ada tempat duduk dah tak? Jadi hari ni ayat Quran setengah hadis campur sekali. Untuk hurai ayat Quran. Wajahidhum, dan kamu berjihadlah dengan mereka dengan Quran. Dengan Quran. Jihadan kabira, jihad yang besar sekali, iaitu jihad dengan lidah.
Allahu a'lam.